Dah. Dah. Okey. Ada. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabil rizam insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah taala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap daripada umatku masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya dengan Nabi, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" "Faman ya'ba, siapakah orang yang enggan?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Dan siapa yang taat padaku masuk syurga, dan siapa yang tidak taat padaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. InsyaAllah. Alhamdulillah kita dapat bersama malam ini. InsyaAllah kita sambung pengajian kita kitab Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Di muka surat 121, betul tak? Muka surat 119. 119 ayat dia apa? Penyebab umur panjang. Atas sekali menggunakan tangan. 121 lah saya punya. Saya 121 patut saya tak jumpa-jumpa. Tak lama. Saya 121 dia tulis. Kitab tak sama, cetakan tak sama lah tu.
Baik, insya-Allah kita sambung lagi tentang berkenaan tajuk kata menjaga tangan dan kaki ni. Yang kedua Yang kedua maknanya kebaikan tangan kaki tadi kan. Yang kedua menggunakan tangan untuk menulis kitab. Menggunakan tangan untuk menulis kitab dan mengajar. Kemudian bersalam dengan orang soleh. Dan mencegah kemungkaran dan juga lain-lain. Ini antara fungsi tangan lah. Menulis kitab ni bagi orang yang menulis kitab lah. Biasa menulis kitab ni orang ahli ulama. Orang ahli ulama, orang yang cerdik pandai dalam bab agama, mereka akan menulis kitab. Biasanya ahli ulama lah. Kemudian ada orang yang dia tak boleh nulis kitab tapi dia boleh mengajar. Mengajar pun bagus juga. Semua tu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kun aliman, kata Nabi. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamis fatahlik, kata Nabi. Naklah kamu menjadi orang yang belajar ataupun orang yang mengajar ataupun orang mendengar, sami'an au muhibban, orang ataupun orang yang cinta kepada tiga golongan tadi. Wala takun khamis, jangan kamu jadi yang kelima. Maksud yang kelima ni belajar pun tak nak, mengajar pun tak nak, mendengar pun tak nak, cinta pada orang yang belajar mengajar pun tak nak. Tu kata Nabi tu, fatahlik, maka binasalah kamu. Binasalah. Baik, kemudian bersalaman dengan orang soleh. Kemudian mencegah mungkar, nahi mungkar. Baik, tuan-tuan lihat 148 dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang dikarang oleh siapa pengarang Tanbihul Ghafilin? Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi, ulama Samarkand. Ni namanya dia ulama sufi lah, ulama tasawuf. Dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin disebutkan bahawa Imam Ghazali pernah berkata, yuqalu, dikatakan orang, man jalasa ala samaniyah asnafin minan nas zadallahu samaniyah asya. Barang siapa yang duduk berserta 8 gulungan, asnaf ni golongan lah ataupun kelompok, minan nas, daripada manusia, zadallahu samaniyah asya, nescaya Allah Ta'ala menambahkan baginya 8 perkara. Siapa duduk dengan 4 kumpulan ni, 8 kumpulan ni, nescaya Allah Ta'ala akan tambahkan dia 8 perkara. Mana 8? Pertama, man jalasa ma'al anbiya zadallahu hubbud dunya. Agniya ni orang kaya. Zadallahu hubbud dunya wa raghbata fiha. Man jalasa ma'al agniya, barang siapa yang suka duduk berserta orang-orang kaya. Masuk duduk ni suka duduk lah, bukan hanya sekadar duduk. Kalau sekadar duduk tak ada masalah, duduk sebelah orang kaya kan. Jadi maksud jalasa ni dia berlaziman lah, suka bergaul dengan orang kaya kan. Orang miskin tak nak kaya, tak nak bergaul. Maka zadallahu hubbud dunya, Allah Ta'ala menambahkan baginya cinta pada dunia, raghbata fiha, dan gemar pada dunia. Nampak? Dan ada pula kata, barang siapa yang tawaduk dengan orang kaya ni, maka hilanglah sepertiga agama dia. Ada sebut macam tu. Ada satu hadis tu. Siapa yang suka, kata, tawaduk dengan orang kaya, maka hilanglah sepertiga agama. Masya Allah. Takut juga dengar tu. Tapi orang kaya pun ada macam jenis juga. Tak adalah semua orang kaya tu belagak. Ada juga orang kaya pemurah. Pemurah kan? Buat surau dia, buat masjid dia. So, siapa yang buat masjid tu? Masjid Sri Sindayan tu. Tan Sri Rashid kan? Rashid Husin ni? Rashid Husin tu. Dia tu memang pemurah tu. 2 masjid dia buat.
Satu Masjid Husain tu, satu lagi Masjid Sri Sendayan yang besar tu. Saya tak tahulah harga dia berapa puluh ribu juta. Juta harga dia tu. Masya-Allah tuan. Dia tu seorang yang pemurah lah. Tuan kalau ada masalah cubalah meresik dengan dia kan. Kan? Taklah apa-apa sumbangan kalau dia kalau dia nak bagilah je tu. Kalau dia tak bagi tu nasib-nasib lah dia. Baik. Jadi apa kata ulama? Kata Imam Ghazali, man jalasa ma'al anbiya, siapa yang duduk berserta orang kaya. Maksud duduk ni berlazimin duduk lah, bergaul lah macam tu. Kalau setakat duduk pun siapa semua boleh duduk kan, macam tu. Baik. Apa yang Allah Ta'ala tambah? Zadahullahu hubbud dunya. Allah Ta'ala menambah kepadanya cinta dunia. Wa aragbata fiha, dan gemar pada dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man jalasa mal fuqara. Dan siapa yang duduk berserta orang fakir. Mana duduk ni berlazim yang duduklah. Bergaul dengan orang fakir. Zadahullahu syukra. Allah Ta'ala menambah kepadanya syukur. Wa ridha, dan ridha. Bi kismatillah, dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia syukur dan redha dengan pemberian Allah. Cuma orang fakir pun ada juga macam-macam jenis fakir ni. Ada fakir yang tawaduk, merendah diri. Ada fakir belagak pun ada. Dah lah fakir belagak lah tu. Bagi sikit tak nak. Kan? Marah dia, mengamuk. Tak payah bagi, senang. Dah bagi pun banyak pula belagak lah tu. Banyak pula cakadak tu kan. Belagak lah dia, tunjuk penumbuk lah kat kita. Dah lah orang fakir. Tengoklah fakir macam mana. Tuan. Kemudian yang ketiga, man jalasa ma'al sultan. Barang siapa yang duduk berserta dengan raja. Zadallahu kibra wa kiswatul qalbi. Dan Allah Ta'ala menambahkan padanya penyakit kibir. Kibir ni penyakit besar lah. Besar hati kan, besar jiwa. Belagak itu, kibir. Wa qaswatul qalbi, dan beku hati. Keras hati. Beku hati, keras hatilah, qaswah. Barang siapa yang duduk berserta dengan sultan. Mana dia suka bergaul dengan sultannya lah. Sultan ni sultan. Raja lah, sultan ni raja. Macam tu. Dia tak nak bergaul dengan orang biasa. Dia kawan dengan level atas dia. Level tinggi je, kawan bawah tak nak. Kalau takap bergaul dengan Syamsul ni tak adalah kita. Kawan atas, keturunan raja-raja, sultan-sultan, terundang-terundang, contohlah kan. Contohlah macam tu. Jadi Allah Ta'ala menambahkan dia penyakit kibir. Kibir ni sombong lah. Waqasatul qalbi, dan juga menambahkan kepada keras hati. Tapi tak semua pun sultan macam tu. Tak semua pun raja macam tu. Ada raja yang pemurah, prihatin kepada rakyat. Dengar rakyat susah, cepat dia datang, kerja melalah, bagi sumbangan kan, macam tu. Raja macam tu lah. Mana namanya raja berjiwa rakyat. Gitu. Raja yang berjiwa rakyat. Mana kesusahan rakyat tadi dia ambil tahu. Tak ada duduk dalam istana dia, tak ambil tahu langsung. Apa yang berlaku pada rakyat tak tahu dia. Dia dengan dunia dia saja. Susahlah macam tu. Baik, kemudian man jalasa ma'al nisa. Barang siapa yang suka duduk bersama perempuan. Suka bergaul dengan perempuan, dia suka duduk dengan perempuan, suka berburak dengan perempuan. Dengan lelaki tak suka. Kalau dia punya FB tu geng-geng dia perempuan je. Kalau lelaki dia apa? Dia tak nak unfriend kata. Unfriend kan. Unfriend dia. Kalau perempuan dia friend. Je friend. Dia ada passion juga macam tu. Ada passion macam tu. Jiwa dia jiwa perempuan tu kan. Payah juga Man jalasa mal nisa, barang siapa yang suka duduk perempuan, zadallahu jahla.
Allah Ta'ala menambahkan kejahilan. Wasyahwata, dan syahwat. Kemudian wal maila ila ukulihin, dan cenderung kepada akal-akal mereka. Akal-akal mereka perempuan lah. Dia jiwa perempuan, semangat perempuan. Malahan kadang dia lagi teruk pada perempuan pun ada juga. Seperti pondan kan. Pondan, maknya. Cik tengoklah perempuan maknya tu. Dia punya gedi-gedi tu lagi teruk daripada perempuan. Perempuan pun tak gedi macam tu. Dia punya gedi tu, ya Allah, hai. Geli pula kan tengok kan macam tu. Baik tuan-tuan. Parah tuan dunia zaman ni macam tu. Baik, kemudian man jalasa ma'asibyan. Barang siapa suka duduk bersama kanak-kanak, zadallahu lahwa wal mizah. Allah Ta'ala menambahkan kepada dia suka bermain. Menambahkan kelalaian. Di sini kelalaian. Lahwa ni kelalaian. Tapi sebenarnya kelahwa ni mana memain. Wal mizah bau kelalaian. Macam tu. Mizah bau kelalaian. Dia tengoklah. Sebab ada budak-budak suka main, ada budak tak suka main. Ada budak rajin belajar. Dia jadi ulat buku. Ada separuh budak tu dia ulat buku. Bila awak kawan dia ajak main, dia tak nak main. Dia suka membaca kan, suka mengulang kaji pelajaran. Nak ajak main tu susah. Tapi ada juga budak ni dia memang suka main. Dia tak boleh pegang buku. Kalau pegang buku pun sekejap je. Seminit, 2 minit dah letak. Tapi bila kawan dia ajak main kan, dia main. Apalagi zaman sekarang kan, semua mainan semua kat kat handset tu, kat handphone. Dia download dia benda tu. Mudah je zaman sekarang kan. Tu mak ayah pun kena pantau tu. Siapa yang ada cucu, siapa ada anak kecil, kena pantau lah. Tapi jangan datuk dia main sudahlah. Masalah kadang datuk dia pemain. Cucu nak main tak dapat. Dia tengok kat siapa ni handset ni. Game tu tengok kat atuk Atuk pula dah sibuk ni kan. Parahlah tu tuan-tuan. Gitu. Azan kat surau pun tak tahu yang lekor main. Atuk kalau lagi parah, kalau Wan lagi main, atuk pun main, Wan pun main juga sekali. Game tu, game Super Mario kau macam-macam game kan. Lagi parahlah. Baik, kemudian waman jalasa ma'al fusuq. Barang siapa yang suka duduk bersama dengan orang fasik. Fusuq, fasik. Mana orang suka buat dosa lah. Zadahullahu jur'ata ala zunubi wal ma'asi wal ikdam alaiha wat taswib fit taubah. Macam tu. Barang siapa yang suka duduk bersama orang fasik, Allah Ta'ala menambahkan dia berani berbuat dosa. Jur'ata minaz zunub, berani buat dosa. Wal maksiat, dan juga maksiat. Wal ikdam alaiha, serta mendorongkan diri untuk melakukan maksiat. Wat taswif, kan, ala taubah. Kemudian menundakan waktu bertaubat. Menundakan waktu bertaubat. Leka kan, itu. Ni kalau suka siapa duduk bergaul dengan orang fasik lah. Bila suka bergaul sampai fasik ni, kita pun jadi macam tu juga. Kita pun fasik. Kita pun malas melekakan solat, kan, melalaikan solat. Bila orang fasik tengoklah. Kerana semayang pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Leka je. Waktu azan dah masuk, masih lagi berborak-borak kedai kopi. Kat kafe leka je kan. Kita pun jadi macam tu juga. Kalau suka bergaul dengan orang fasik. Kalau kita bergaul fasik untuk bagi nasihat, tak apa, tak ada masalah. Bagilah nasihat. Ajaklah kita, ajak dia sama pergi ke masjid surau, ikut pengajian kan. Tinggalkan benda tak elok. Okeylah macam tu. Masalahnya kita pun kalau campur dengan mereka pun, kita pun hanyut semua, nyaut sekali. Tu tak payahlah macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan, wa man jalasa ma'as solihah, solihin, zadallahu raghbah fi ta'ah wa ijtinabil maharim. Barang siapa yang bersuka duduk bersama dengan orang-orang soleh, zadallahu raghbah fi ta'ah, Allah Ta'ala menambahkan pada dia kegemaran kepada taat. Allah Ta'ala tambahkan dia gemar kat taat.
wajtinabul maharim, dan menghindarkan diri daripada benda-benda haram. Benda-benda haram. Okey, wajtinabul maharim, menjauhkan diri daripada benda haram. Ni kalau siapa suka bergaul dengan orang soleh, tak kisahlah soleh ke solehah ke. Kalau solehah orang perempuan, kalau soleh orang lelaki. Kalau kita buat silap dia tegur, tu paling baiklah tu. Ni kalau kita buat silap pun dia bersama buat tak tahu je, macam mana? Dibiarkan kita macam tu kan. Baik. Kemudian wa man jalasa mal ulama zadallahu ilma wal wara'. Siapa yang suka duduk dengan para ulama, alim ulama, Allah Taala menambahkan ilmu dan perasaan tidak cintakan dunia kepadanya. Masya-Allah. Ni kelebihan berkawan dengan ulama ni. Tapi jangan bergaul dengan ulama je, orang biasa tak nak bergaul. Aku tak bergaul dengan orang biasa ni, aku ulama je. Kan. Aku bergaul dengan Habib je, kan. Orang lain aku tak campur ni. Jiran sebelah rumah pun tak tahu je, tak kenal. Tak tahu kan. Ni tak betul lah. Saya Jumaah pun ada hak juga. Kawan kita pun ada hak juga. Baik. Tu tadi tuan-tuan. So ada berapa tu? 8 kan? 8. Mana ada yang baik, ada yang buruk. Tuan pilihlah tadi. Nah, yang mana? Baik, seterusnya Imam Al-Haddad menambahkan, membanyakkan sedekah dan membantu orang Islam dalam keperluan mereka. Tu 149 atas tu. Maknanya menggunakan tangan tadi apa? Menggunakan tangan untuk menulis kitab dan mengajar, bersalam dengan orang-orang soleh, mencegah mungkar dan juga lain-lain. Termasuk lain-lain tadi, membanyakkan sedekah dan membantu orang Islam dalam keperluan mereka. Tersebut dalam kitab Nasihat Ad-Diniyah, Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Baik, kemudian tuan-tuan, 3 kumpulan manusia. Okey, dalam kitab Muraqi Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah. Kitab Muraqi Ubudiyah ni kita Arab lah. Kemudian syarah kepada Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Imam Ghazali menjelaskan bahawa ada 3 kumpulan manusia jika dilihat kepada cara mereka bergaul sesama manusia. Ada 3 kelompok manusia dalam konteks dia bergaul dengan manusia ni. Kata Musannaf, kata Imam Ghazali. Okey, pertama, kedudukan yang mulia seperti kedudukan malaikat, manzilatil kiramil bararah minal malaikati. Ini mereka sentiasa melakukan kebaikan sesama manusia, sentiasa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kemudian tidak menyakiti fizikal dan hati orang lain, serta jujur kepada orang lain. Ni orang ni jiwa ni macam jiwa malaikat, tuan-tuan. Ni makam dia tinggi ni. Makam tinggi, kedudukan tinggi kan. Nak cari orang macam ni yang susah ni. Banyak orang-orang kadang-kadang tak betul perangai kan, PL dia. Jadi kedudukan yang mulia seperti kedudukan malaikat. Orang ni sentiasa buat kebaikan. Dengar je orang susah, dia akan pergi tolong, bantu. Sentiasa berikan kebahagiaan orang lain, memberikan orang senyuman. Daripada orang tu sedih kan, duka cita, makanan tak cukup, duit tak cukup, maka kita bantu dia lah. Tapi dengan syarat memang dia betul-betul susah lah. Sebab ada juga orang kadang menipu. Ada pasien zaman sekarang ni menipu. Dia dah banyak dapat bantuan dah, tapi dia kata tak dapat bantuan apa-apa. Dia kata tak dapat bantuan dah. Dia buruk-buruk kan tu. Jabat agama dia burukkan, Baitulmal dia burukkan. Sedangkan macam-macam bantuan dapat bantuan tu, bantuan ni dapat. Allowance bulanan lagi dapat. Kan? Allowance tahunan lagi dapat. Macam-macam dapat. Tapi dia kata tak dapat apa-apa, kosong. Ni jangan menipu tu. Scammer pun ada banyak macam-macam. Scammer kat internet banyak kan. Scammer kadang-kadang dalam grup WhatsApp pun ada. Tak scammer mana dah. Dia kata nak perlukan bantuan, nak buat surau masjid, tapi benda tak wujud pun.
minta sumbangan, kita pun bagilah sumbangan, tengok tak ada, tak wujud bendanya. Scammer kan, macam-macam cara lah orang zaman sekarang nak menipu, nak dapat duit. Itu sebabnya kita berhati-hati. Bukan makna kita kedekut, tak ada. Kita kalau boleh nak bagilah sumbangan sikit banyak, tapi nak bagi sumbangan pun tengoklah betul-betul, betul tak. Kami bagi-bagi tak duit kita pun tak ke mana boleh. Banyaklah bagi itu, kalau sikit bagi tak apa. Bagi sampai 1,000, 5,000 kita infak, 10,000 kita infak. Tapi tengok-tengok rupanya scammer. Dah duit pun terbang macam tu je. Rugilah. Nah. Iyalah, kita ikhlas, tak apa-apa. Tak mana-mana kita ingat dia buat surau ke. Ingatkan dia beli kapet ke buat surau. Ni tak ada pun tuan, habis macam tu je. Tak mana losap begitu. Baik Jadi kita nak memanglah kan antara manusia yang terbaik ni antaranya kedudukan mulia seperti kedudukan malaikat. Mana dia sentiasa buat kebaikan pada manusia. Kemudian sentiasa berikan bahagia orang lain. Dan dia tak menyakiti fizikal dan hati orang lain. Serta jujur. Ini yang paling baiklah. Mereka termasuk golongan manusia yang sama kedudukannya macam malaikat. Juga tak suka berperilaku tak baik kepada orang lain. Memang akhlak dia baik, bagus, insya-Allah lah. Itulah orang yang kita kena bantu kan. Dia susah, dia duduk susah, bantulah setakat mana kita boleh bantu, kerana dia tak mengharapkan sesuatu pun. Baik, yang kedua, kedudukan seperti kedudukan haiwan dan benda mati. Ini payah sikit ni. Kedudukan ni macam kedudukan haiwan dan benda-benda jamid. Jamid ni benda mati. Manzilatul bahaim wal jamadat. Jadi keberadaan mereka tidak memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain, malah memberikan mudarat dan bahagia pada orang lain pula. Macam tu. Tak ada kebaikan pada dia. Tapi binatang pun ada juga binatang buat kebaikan. Kambing, lembu ada kebaikan pada kita tak? Ada. Kita dapat susu dia, kita dapat daging dia. Ada binatang-binatang tak ada kebaikan pada kita. Rimau apa kebaikannya? Ular sawah apa kebaikannya? Ayam kita habis dia makan kan? Kambing kita habis makan musang. Apa kebaikan musang? Tak nampak sangatlah. Mungkin ada sikit dua kebaikan musang. Tapi kebanyakan musang ni biasalah ayam kita dia cokau kan. Dia makan baru nak menjadi ayam kan. Goban dah buat cantik dah, lawa goban ni. Tengok-tengok dah diambil dicuri ayam kita. Musang. Babi, apa kebaikan babi? Khinzir. Apa kebaikannya? Tak ada. Untuk non muslim adalah kebaikan untuk dia, untuk makan lah. Buat daging sup kan untuk dia. Tapi bagi kita apa kebaikannya? Untuk kita orang Islam tak ada. Jadi keberadaan mereka tak berikan kebaikan dan manfaat pada orang lain. Maksud binatang ni binatang-binatang yang tak ada manfaat untuk manusia. Kemudian jamadat, benda-benda mati yang jenis tak ada kebaikan pada kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga pula. Ni jenis manusia ni. Yang ketiga belakang. Kedudukannya sama seperti haiwan-haiwan buas. Seperti ular, kalajengking, haiwan berbisa kan. Ni pun teruklah macam tadi ya. Ular ni. Apa kebaikan ular? Tak nampak kebaikan ular kecuali orang yang memang suka ular. Orang suka ular, dia boleh ular. Dia boleh buat pertunjukan. Dia dapat duit daripada dia buat pertunjukan ular. Kan? Ataupun dia jual ular tu. Dia jual ular, dia dapatlah duit. Bagi orang non-muslim, ada orang non-muslim ni dia makan ular, dia buat sup. Sup ular kan, sup ular sour kan. Gitu. Baik, kemudian kalau jengking pun kita tak ada kebaikan orang Islam. Apa kebaikan dia? Tak ada. Tapi orang kafir ada kebaikan bagi dia. Dia buat sup, buat apa, dia goreng gitu kan. Ada yang goreng, ada yang tak goreng, main kata macam tu je pun ada. Kelawar, apa kebaikan kelawar?
Kelawar lah apa kebaikan dia. Biawak, apa kebaikan biawak? Buaya, apa kebaikan buaya? Ada kebaikan buaya? Tak ada kan? Tak nampak lah. Mungkin ada kebaikan dia untuk alam. Adalah kebaikan dia untuk alam. Tapi untuk kita manusia ni apa kebaikannya? Hanya sekadar kita bela buaya, lepas tu letak kat zoo, orang pun datang nonton, kan, dapat duit lah pendapatan daripada buaya tadi kan. Kat situ je lah kebaikan macam tu. Kebaikan lain tak ada. Boleh buaya tolong kita masak-masak boleh? Kau buaya kan, ambillah tolong aku masak rumah-rumah ke apa ke? Ada ke macam tu? Tak ada. Duduk je buaya dalam kolam tu. Tak ada kebaikan lah untuk dia. Untuk kita tak ada kebaikan dia. Kalau ada pun setakat orang kata jual dia punya kulit je lah. Tangkap buaya tu lapar, jual kulit dia. Kebaikannya tu. Buaya darat ada kebaikan. Ada kebaikan buaya darat. Tak nampaklah kebaikan ni kan, menyusahkan orang kan, buaya darat. Macam tu. Jadi adalah binatang-binatang tu adalah kebaikannya untuk alam tu, adalah kebaikan dia. Kerana setiap binatang ni dia mesti ada hikmah dia Allah Taala buat, tu tak? Tak ada Allah Taala, tak ada sesaja buat binatang tu tak ada hikmah. Mesti ada hikmah dia sebalik dia. Tak banyak sikit kan, mesti ada hikmah dia. Tapi ada binatang-binatang memang banyak hikmah untuk manusia. Ayam banyak hikmah dia, kambing banyak hikmah, lembu banyak, ya kan, kuda banyak kegunaan untuk manusia kan. Yang banyak kelaziman dia macam tu. Baik, kemudian jadi kedudukan sama dengan haiwan-haiwan buas seperti ular, kalajengking dan haiwan berbisa lain. Tak ada kebaikan yang boleh diharapkan pada mereka. Malah mereka boleh mendatangkan bahaya yang boleh mengkhawatirkan. Imam Ghazali menyarankan supaya kita sentiasa berusaha untuk menjadi kumpulan pertama, tuan-tuan. Kita kena usaha dapat kumpulan pertama tadi. Kedudukan mulia seperti malaikat. Tapi kita tak ada sampai macam malaikat. Malaikat kan tak makan tak minum, tuan-tuan. Kejadian malaikat dia penur cahaya. Dan malaikat ni maknanya makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Manusia kan ada taat, ada tak taat. Malaikat taat. Dan malaikat ni tak makan tak minum. Kita kan makan minum, ngantuk, nak tidur. Malaikat mana ada. Jadi tak dapat 100% jiwa malaikat tu memang tak dapat. Macam tu. Sikit sebanyak adalah. Jadi kata Imam Ghazali menyarankan supaya kita sentiasa berusaha menjadi kumpulan yang pertama. Kumpulan malaikat, Kiramul Bararah tadi. Jika tak mampu, berusahalah supaya tak jadi kumpulan kedua ataupun ketiga. Jangan jadi kumpulan kedua, jangan kumpulan ketiga, kumpulan ular tadi kan, kumpulan kalajengking, apa lagi, kumpulan haiwan berbisa, doriyat tadi. Ni semua memberikan mudarat kepada manusia, tuan-tuan. Baik, seterusnya cara mensyukuri nikmat tangan dan kaki. Kat atas. Baik, cara mensyukuri nikmat kaki dan tangan. Nikmat tangan ialah pertama, menggunakan keduanya ke arah ketaatan. Ialah. Kita kena menggunakan keduanya ke arah ketaatan, kebaikan. Cuma kita ada tangan kanan, tangan kiri, betul tak? Kita ada kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan biasanya digunakan untuk benda baik. Tangan kiri biasanya untuk benda-benda yang benda-benda kebajikan, menulis, memegang Quran kan. Tangan kiri untuk contohnya cebok, buang air kecil, buang air besar kan. Untuk makan kita menggunakan tangan kanan. Kita tak digalakkan menggunakan tangan kiri. Kerana syaitan makan menggunakan tangan kiri. Syaitan makan menggunakan tangan kiri. Ada satu hari, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW menegur seorang lelaki yang makan menggunakan tangan kiri.
Tangan menggunakan kiri. Maka Nabi SAW menegur dia supaya jangan makan menggunakan tangan kiri. Tetapi laki itu terus makan menggunakan tangan kiri. Maka akhir laki itu tak mampu untuk mengangkat tangannya lagi. Tak mampu nak angkat tangan. Sebab dia Nabi dah tegur dia. Dan tangan kanan dia pun, kalau ikut pada hadis tu, syarah hadis tu, kan, tangan kanan dia memang tak sakit. Tangan dia normal, sihat walafiat. Lainlah kalau tangan dia sakit, tu lain. Kalau tangan kita tak sakit, tangan kanan tak sakit, so jangan pura-pura tangan kita sakit dan makan menggunakan tangan kiri. Kita tak digalakkan buat begitulah. Takut nanti jadi macam apa yang berlaku kepada lelaki tadi, yang berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tangan dia tak mampu diangkat lagi. Sebab apa? Tangan dia sihat. Tangan dia tak sakit apa-apa. Dia kalau tangan kita sakit. Jangan jadi cerita macam itulah. Cerita musang berjanggut tu. Kan menteri, pak menteri tu kan. Kan Puspawangi tu kan, dia cium tangan Puspawangi tu. Dia ada 4 orang tu kan. Ingat kan cerita musang berjanggut tu? kan Piramli bawa balik Puspawangi tu. Habis semua menteri-menteri cium tangan dia. Bila cium tangan tu, wah kata wangi kan. Sampai kan balik rumah masing-masing pun kan, ada yang kata siap anduh tangan kanan tu, makan tangan kiri tu. Sebab nak jaga bau tu, wangi tu, jangan hilang bau dia tuan-tuan. Masya-Allah. Ni berpura-pura aja tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, menjaga kedua daripada segala maksiat umpamanya. Kalau tangan tadi tidak menyakitkan orang lain atau apa saja yang diharamkan oleh syarak untuk menyakiti. Contohnya memukul orang, menumbuk orang, menampar orang kan. Ini semualah perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan kepada orang yang Islam. Kemudian tidak mengkhianati orang lain yang percayai. Maknanya menulis benda-benda yang haram-haram, fitnah, unsur-unsur fitnah. Kemudian tidak memegang satu benda yang haram. Tidak menulis sesuatu yang dilarang yang boleh memberi mudarat orang lain. Dan tidak menulis ilmu yang dilarang seperti ilmu sihir. Nampak? Ilmu sihir. Nanti tangan besok akan ditanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Akhirat besok yang bercakap apa tuan-tuan? Tangan kan? Tangan, kaki, yang anggota badan semua akan bercakap besok, akhirat besok. Mulut akan dikunci tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashru arjuluhum bima kanu yaksibun kan. Pada hari itu akan dikuncilah. Akan mulut dikunci kan, lidah dikunci. Ia akan berkata ialah tangan kamu, kaki kamu. Ia akan menaik saksi. Dia kata apa yang kamu lakukan dulu. Kemudian yang seterusnya kaki. Kaki tidak pergi tempat yang haram kecuali jika darurat. Kemudian tidak pergi tempat orang zalim jika darurat. Macam tu. Okey, ada kisah tu. Berfikir sebelum buat maksiat. Jadi ada seorang lelaki berjumpa Ibrahim bin Adham. Salah ulama sufi ni, Ibrahim Adham ni. Dan berkata, wahai Abu Ishaq, aku selalu melakukan maksiat. Katakanlah sesuatu kepadaku dengan sebagai nasihat yang boleh membantuku untuk tidak melakukan maksiat lagi. Maka Ibrahim Adham berkata, jika kamu menerima 5 perkara dan kamu mampu melakukannya, nescaya kemaksiatan tidak akan mengalahkanmu. Dia berkata, katakanlah wahai Abu Ishaq. Ibrahim Adham berkata, pertama, jika kamu nak berbuat maksiat kepada Allah, janganlah kamu makan rezeki dia. Macam mana? Jadi lelaki tadi dia nak berhenti melakukan maksiat, tapi dia susah nak berhenti. Jadi dia tanyalah pendapat daripada Ibrahim bin Adham macam tu.
Dia kata, maka Ibrahim AS kata, pertama, jika kamu nak melakukan maksiat kepada Allah, maka jangan kamu makan rezeki dia. Maka lelaki itu menjawab, dari mana aku akan peroleh rezeki makanan? Sedangkan semua yang ada di bumi ini rezeki daripada Allah Ta'ala, daripada rezekinya. Maka Ibrahim berkata, wahai saudara, apakah patut kamu makan rezekinya dan pada masa yang sama kamu buat maksiat? Lelaki itu menjawab, tidak. Tidak, tentu aku tak buat macam tu. Jadi lelaki ni dia nak berhenti buat maksiat, tapi dia tak jumpa jalan macam mana nak berhenti. Maka Ibrahim kata, dia bagikanlah musuh dia cadangan Ibrahim Adham lah. Macam mana kalau aku nak maksiat tadi, tiba-tiba kan, kau jangan makan rezeki Allah Ta'ala, kan, jangan makan rezeki, jangan minum rezeki Allah Ta'ala, semua jangan buat, lapar macam tu je. Macam mana, boleh tak kamu buat maksiat? Maka dia kata tak boleh. Itulah, tu kena fikirlah tu. Bila kamu nak buat maksiat, kena fikir. Rezeki yang kita makan ni semua rezeki daripada Allah Ta'ala. Air yang kita minum semua rezeki daripada Allah Ta'ala, kan. Walaupun zahiriat ni nampak manusia yang bagi, tapi hakikatnya semua daripada Allah Ta'ala. Kemudian Ibrahim berkata, jika kamu berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah kamu, bukan makan ni, maka janganlah kamu tinggal di buminya. Lelaki itu menjawab, ini lebih besar, di mana aku akan tinggal? Ibrahim bertanya lagi, wahai saudara, apakah patut kamu buat maksiat kepadanya sedangkan kamu makan rezekinya dan tinggal di buminya? Macam mana? Jadi Ibrahim ni minta lelaki tu berfikir. Bila kau nak buat maksiat, kau ingat kau ni duduk kat bumi mana? Memanglah kau duduk kat Malaysia gitu kan. Memanglah kau duduk kat Malaysia, tapi Malaysia ni bumi siapa? Bumi Raja Agong punya bumi, kan. Agung tu siapa yang jadikan? Siapa yang cipta Agung, kan? Macam tu. Nampak? Jadi kita fikirlah, bila maksiat tu baru ingat, oh ini Allah Ta'ala, aku berpijak di bumi Allah Ta'ala. Tak sepatutnya kita berpijak di bumi Allah Ta'ala ni, kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ibrahim berkata, jika kamu berbuat maksiat kepada Allah, kepadanya, kamu makan rezekinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat di mana dia tidak melihatmu. Di situ kamu boleh melakukan maksiat. Lelaki itu menjawab, apa ni, tak mungkin. Dia mengetahui perkara-perkara tersembunyi. Ibrahim bertanya lagi, wahai saudara, patutkah kamu makan rezekinya dan masa yang sama kamu maksiat padanya, sedangkan dia melihat apa yang kamu buat, mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu rahsiakan? Maka lelaki itu menjawab, tidak. Nampak? Mana yang keempat, Ibrahim minta lelaki itu fikir. Bila kau buat maksiat, kau fikirlah. Adakah Allah Ta'ala nampak ke tak nampak pengubat? Dah lah pertama tadi kau makan rezeki dia. Lepas tu yang kedua kau tinggal kat bumi dia, kan. Kemudian yang ketiga apa lagi? Kemudian kau kata tak nak orang lain nampak. Sedangkan Allah Ta'ala nampak. Apa kita lakukan? So kat mana sebenarnya kamu nak pergi? Tak ada. Semua berada dalam pengaturan Allah Ta'ala. Makalah kita jawab tidak. Mana semuanya dia mengakulah. Mengaku maknanya Allah Ta'ala melihat apa yang dilakukan. Kemudian katakan yang keempat, Ibrahim berkata, jika malaikat maut datang padamu untuk mencabut nyawamu, maka katakanlah kepadanya, tunggulah sekejap, tunggu sebentar, aku mahu benar-benar bertaubat dan beramal kerana Allah Ta'ala. Lelaki itu berkata, dia tak akan menerimanya. Sudah tentu dia tak terima, tentu malaikat tak akan terima. Ibrahim kata, kalau nak buat maksiat tu, bila malaikat maut datang nak cabut nyawa kau, kau kata malaikat maut, stop, dia kata, jangan cabut nyawa aku, jangan cabut, bagilah aku taubat dulu, aku nak istighfar dulu, bagilah aku nak minta maaf dengan manusia dulu. Malaikat maut kata, oh no way, kan, tiada jalan. Jadi kata Ibrahim, dia kata, wahai saudara, jika kamu tak berkuasa menolak malaikat maut supaya kamu boleh bertaubat,
Dan kamu mengetahui bahawa jika dia mendatangmu, dia tak akan berikan kesempatan padamu. Lalu bagaimanakah kamu boleh selamat? Nampak? Kemudian lelaki itu berkata, katakan yang kelima pula. Ibrahim berkata, jika malaikat Zabaniyah datang padamu pada hari kiamat, kemudian menyeret kamu ke neraka, maka janganlah kamu mau. Boleh ke macam tu? Jangan seret aku, wahai malaikat Zabaniyah. Jangan pukul aku. Bolehkah kita cakap macam tu pada malaikat? Tak apik dah, kan? Tak ada apik Kalau kat dunia bolehlah berkulit kurang. Tapi akhirat tu kalau dah malaikat dah pegang, tak boleh buat apa dah. Jika malaikat Zabaniyah datang padamu pada hari kiamat untuk menyeret kamu ke neraka, maka janganlah kamu mau. Lelaki itu berkata, mereka tak akan membiarkanku dan tak akan menerimaku. Ibrahim berkata, bagaimana kamu berharap untuk selamat? Lelaki itu berkata, wahai Ibrahim, dia kata, cukuplah aku beristighfar dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Dia kata. Dia akhirnya benar-benar menunjuk janji untuk bertaubat. Dia rajin beribadah dan menjauhkan maksiat. Sehingga dipanggil Allah Ta'ala untuk menemuinya. Tuan-tuan, Masya Allah. Itulah tadi dialog soal jawab lelaki tadi dengan Ibrahim bin Adham. Berkenaan dia ni, lelaki ni dia suka buat maksiat dan susah berhenti pada buat maksiat. Maka Ibrahim memberikan dia punya clue-clue jawapan-jawapan dia lah. Tuan-tuan pun boleh gunakan jawapan-jawapan ni. Besok kalau tuan-tuan pergi mana-mana jumpa dengan orang-orang jenis yang suka buat maksiat ni, yang susah berhenti buat maksiat ni, dia minta nasihat pada kita, bagilah nasihat macam ni. Boleh? Boleh kan? InsyaAllah. Baik. Kemudian syukur dan kufur nikmat. Sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan tuan-tuan? Sebelum saya tutup. Tiga? Kebinatangan. Yalah. Kira bararah, malaikat, binatang, kan? Benda-benda jamid ini kan? Mana jenis ada orang beri faedah pada manusia, ada tak orang tak beri faedah. Dah beri faedah mudaratkan orang lain tu. Kalau tak beri faedah, tak mudaratkan orang lain, tak apa. Ni tak beri faedah. Untuk manusia lain tak ada faedah. Lepas itu mudaratkan orang lain, menyusahkan orang lain. Jangan jadi macam binatang tadi kan, menyusahkan orang lain tadi. Menghadapi orang tu. Menyusahkan kita kan. Yalah, ada juga orang macam tu, menyusahkan kita. Kita doa pada Allah Ta'ala lah, sedih jauh kan. Kalau boleh kita jauhi lagi baik. Jangan berjiran dengan dia lah. Jangan berkawan lah. Jangan berkawan dengan dia, cari kan. Tapi kita kenalah bagi nasihat dulu. Kita dah bagi nasihat, dah bagi tunjuk ajar, tapi dia tak nak ikut juga. Dah tugas kita menjauhkan diri pula dia pula lah. Dah macam mana dah keadaan dia macam tu. Bukan mana kita tak usaha kan. Usaha lah kan. Yalah, kita minta dia, mudah-mudahan dia sedarlah apa yang berlaku pada dia tu. Sebab ada orang kadang tak sedar. Tak sedar dengan kesalahan-kesilapan dia. Dia jenis hati yang keras ni susah juga. Hati keras. Pintu hati tu memang orang kata tertutup je. Dia tak nampak benda-benda baik, dia nampak benda-benda yang tak elok je. Dia suka buat benda tak elok. Benda baik dia tak nak buat. Macam tu.
Kalau macam tu kita doakan je lah. Doakan dia supaya Allah Ta'ala bagi taufik hidayah lah pada dia kan. Macam tu. Tu je lah kita boleh buat. Tapi kalau dia buat benda tak elok nanti, kita kena buat lah. Buat aduan lah pada pihak berkuasa lah. Kalau seandainya dia melanggar peraturan negara kan. Peraturan kata agama dia langgar. Tugas kita kena buat laporan lah. Jadi kalau kita nampak dia melanggar peraturan agama, dia melanggar peraturan negara, kan, undang negara dia langgar, maka tugas kita buat laporan je lah. Terpulanglah pada pihak kuasa nak ambil tindakan atau tidak. Macam tu. Tugas kita dah selesai dah gitu. Dan kita minta dia berubah itu kan. Itu. Alright, habis Perempuan ni je, mana pergi? Perempuan lagi? Tahun baru ni memang candi ke? Patut tahun baru dia semangat baru kan? Dua orang je, mana pergi dia orang? Demam ke? Kena booster ke? Tak ada? Kena suntik apa ni, inject vaksin booster ke? Tak datang kan? Cucu balik ke apa ke? Kan? Yalah nak macam mana kan? Oh ya, hari tu yang itu banyak ramai yang kena jangkitan itu Yalah. Tapi semua okey lagi tak ada lagi dah kan? Semua dah clear dah? Okey tu. Semua dah clear dah, tak ada lagi jangkitan dah. Itu berapa ramai yang kena itu? Orang surau? 11 orang itu. Oh, ramai ke? 11. Ya ke? Tak okay. Alhamdulillah lah tak kena. Kena sentiasa buat tu lah. Buat sendiri pun boleh. Ujian Leo tu pergi beli kat kedai ada kan. Sentiasa lah buat. Kalau ada demam-demam ke, rasa demam tak sihat, buat. Gitu. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawala qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna fil arifin. Allahumma fakina fidin, Allahumma fakina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.